Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subjek yang kedua kita bincang hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Bab pada pagi ni bab yang ke-303, minta berlindung kepada Allah daripada diuji, daripada Allah uji kita dengan bala, dengan ujian, takut tak tertanggung. Baik, di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan dua riwayat. Riwayat pertama iaitu hadis yang ke-729. Anna Abdullah bin Amr qala yaqulu ar-rajul Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala thumma yaskutu fa idza qala dhal falyaqul illa bala'an fihi ala. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata, cuba tengok Amar dengan Umar, dia beza pada waw. Waw tu tak ada baris pun. Ni orang panggil waw fariqah dia panggil. Kalau ngaji Arab ni kena tahu waw fariqah. Ada fariqah, waw fariqah. Waw fariqah ni waw nak beza di antara Umar dengan Amar. Tak, sebab dia tak ada kesegah pun dia pun. Supaya tidak kata waw tu tak ada baris pun. Dia panggil waw fariqah. Waw nak bezakan di antara Umar dengan Amar. Mana kalau tak ada waw kita kena baca Umar, ada waw kena baca Amar. Itu saja. Dia panggil mana? Boleh. Boleh kan nak baca Amr boleh. Tapi naknya waw tu tak ada baris. Duduk saja. Ra tu kena baris. Tapi tak boleh, kalau tak ada waw tak boleh bacalah dia punya, tak boleh bacalah. Kalau tak ada waw tak boleh bacalah. Ain bagi datang tak, ain bagi depan tak boleh. Kalau ada waw. Kalau tak ada waw tak boleh baca ain bagi datang. Ra nak buah ke dia tu tak apa. Ain tu. Kalau ada waw kena baca ain bagi datang. Kalau tak ada waw kena baca ain bagi depan. Umar. Ni Amr. Orang kita panggil Amar. Amar dengan Umar lah. Orang Melayu ni dia kan payah nak sebut Amr. Amar selalu. Arabnya Amr, min tu mati. Tu dia Amru tu siapa ni? Cuma hak tu bagi depan. Ni bagi bawah. Waw fariqah. Eja dia fa alif ra qaf tak marbutah. Fariqah. Waw yang membezakan antara sebutan am dengan umr. Umar dengan Amr. Ada dah belajar dah Ustaz. Tu waw fariqah. Qala. Daripada Abdullah bin Amr kata dia, seseorang ada sebut gini. Dia kata ada seorang tersebut gini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Sekat tu dia sebut. Maksud dia ke dia? Maksud dia, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan, dari jahdil kesusahan, derita, ujian. Allah uji kita. Mintalah berlindung, jangan Allah uji kita. Jadi ujian tu jadi jahat, jadi susah, jadi derita, jangan lagi tu. Sekatu ya, lalu dia diam. Maka jika ada orang yang mengucapkan demikian, ni kata Abdullah bin Amr, hendaklah dia sambung, janganlah sebut setakat tu. Dia kena sebut illa bala'an fihi ala, kecuali bala yang padanya terdapat sebab kenaikan darjat. Mana kita minta, ya Allah janganlah uji aku ni, ujian ini aku susah, kecuali ujian tu untuk akad darjat aku. Tak apalah. Jangan setakat tu, tapi sama pun habis. Sebab ujian ni kadang-kadang dia penyebab naik darjat lah. Misalnya contoh yang ambil dalam kitab Riyadhus Salihin, bab sabar, dia ada bincang tu. Misalnya seorang tu Allah takdir ke orang yang dia sayangi, misalnya anak ke sakit, mak dia kena jaga sampai 10 tahun. Nabi kata kalau mak dia sabar, menerima takdir seadanya, tak sung, tidak rasa nak marah Tuhan. Mari perasaan nak marah kena betul lah, jangan mari. Apalah Tuhan awak gini. Kena kata auzubillah, astagfirullah, auzubillah. Mana kalau dia boleh duduk tahap tu, dia akan dapat syurga. Kalau anak dia mati susah. Ingat anak sebut di Kubakhir, umur 17 tahun anak dia. Anak pergi ziarah dia, anak tahu tu. Dia kerja, suami dia kerja, suami dia tentera, dia ni kerja pejabat. Nyakit ke dia doktor jenis biasanya cacat daripada kecil ke, pohon ni kecil pada tangan, jadi duduk selembek lah, tak boleh nak bangun, putih sepu muka dia, nyakit dia tengok muka lebih kurang tak lega.
Sudah tak ada hal. Nak sebut betul-betul. Cerebral palsy ni dia kegagalan otak. Dia jadi lemah semua, jadi kecil. Kecil. Umur 17 tahun mati. Jak kecil lagi kena. Mak dia berhenti kerja. Mula-mula dia suruh orang lain jaga, tapi dia berasa tak puas hati, dia berhenti kerja. Tu lah, akhirnya tak apalah. Tunggu kita keuangan kita cukup, berhenti. Lagi masa lagi tu umur 17 tahun dah, sebab kita tak tahu. Bila tahu lagi ziarah. Tu teringat tu, mati masa umur 17 ni. Dia jaga semati sampai berhenti kerja. Dan anda baca hadis tu, dia hadis dalam Riyadhus Shalihin, dia kata, kita panggil Kak Zah, dia kata tak apa lah, kata insya-Allah boleh, kena sabarlah. Kalau ada berlaku rasa gerai aku nak marah Tuhan, mari saya terganggu tu. Nah, kata auzubillah, ni lah auzubillah, astaghfirullah, insya-Allah boleh pahala. Siapa sebut dalam itu tu, kalau dia sabar boleh syurga. Dalam riwayat Riyadhus Shalihin, Kitabus Sabr, Babus Sabri. Ni baik. Jadi maknanya dalam ayat ni, maknanya kita boleh kita minta, dalam hadis lain pun boleh kita minta, janganlah uji aku dengan uji aku tak mampu, ada Nabi sebut. Cumanya kalau kita nak minta, jangan salah satu. Kalau kita nak minta supaya Allah tidak uji kita dengan bala yang jahdin, yang menyebab kita jadi susah, molek-molek kita sama, kecuali bala kita jadi naik darjat kerana bala tu. Maknanya ke dia? Maknanya kita minta, kalau Tuhan tu bala pun kita boleh hadapi. Boleh hadapi bala ni, naik darjat. Boleh pahala nak hari, nak sabar tu. Tu cara Allah ajar, cara Nabi ajar. Baik. Yang kedua, an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min jahdil bala wa darkis syaqa wa shamatatil a'da wa su'il qada. Ni kita dengar sama tu imam baca ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta berlindung. Kana ni selalu, tulis selalu. Nabi selalu minta berlindung. Sebab ada kana itu memang selalu, bukan jari-jari sekali. Kalau kita kat sama-sama, menjadi kebiasaan Nabi minta daripada bala yang menyebabkan jadi susah, jadi sengsara. Nabi minta tu. Daripada derita ujian Allah, hilangnya kesengsaraan. Nabi minta supaya Allah hilangkan kesengsaraan. Hinanya kesengsaraan. Darki ni, darki syaqa ni minta supaya Allah hilangkan kehinaan. Sengsara jadi menyebabkan hina, susah nampak hina. Kan ada setengah susah tak nampak. Ni bila susah jadi hina. Minta jangan darki syaqa. Syaqa ni kecelakaan apa boleh. Mana syaqa ni banyak makna. Sini hina betul lah tu, hina kesengsaraan. Sebab Nabi sahabat kok tak ikut makan, tidak jadi nampak hina. Orang tengok hebat dia. Apa semaya jemaah tak tengok susahnya kira lah. Tapi setengah orang bila susah ke tak, semaya sekarang buat. Tu pun ada tak buat dengan sebab susah. Tu hina tu. Kita tak segitu. Susah pun tak tinggal agama ni. Baik. Lepas tu kita dipelecehkan oleh musuh, minta juga. Tu. Minta berlindung juga daripada syamatatil a'da. Syamatah ni maknanya musuh kutuk kita. Tengok tu. Jadi musuh menghina kita. Minta gitu. Dan juga minta berlindung kepada Allah daripada su'il qada. Mana buruk ketentuan Tuhan atas kita. Minta juga. Kalau boleh Tuhan nak qada pada, janganlah qada buruk-buruk tu. Kita minta gitu. Kalau kena juga, kita terima. Tapi minta tu minta. Baik, kalau kita perhatikan dua hadis, nampak macam bercanggah. Zahirnya. Sebab tu anak kata, Imam Bukhari pun dia mari, dia tak tahu dah. Jadi maknanya illa bala'an fihi ala' ni, ini termasuk dalam hak molek. Tapi kalau minta supaya Allah tidak beri bala, siapa bala tu menyebabkan kita jadi sengsara, cuba sehingga kita tidak boleh hadapi, musuh buat nganyi kita, kelemahan kita, lepas tu kita sentiasa kena, dia panggil ketentuan buruk sahaja kena atas kita. Minta berlindung biar Allah tidak beri gitu. Nampaknya ya? Ada dah sikit. Tu ada dah. Maknanya
Jangan minta berlindung, jangan minta supaya diturunkan bala untuk sabar. Tak sah gitu. Takut tak sabar. Minta tiba-tiba bila turun tak gerak. Duk majeri awam gitu. Pakai dia. Tu. Sebab itulah anda sebut tadi, kita minta supaya Allah tidak turun kena bala pada kita. Hak tu boleh, bukan hadis ni saja. Tapi kalau hak molek sah lagi, kita minta semua ni, aku berlindung daripada kena bala yang menyebabkan jadi sengsara. Kalau nak kena juga, biarlah bala tu bala yang bersifat alat mengangkat kita ke darjat yang tinggi. Maknanya kita boleh hadapi lah. Kalau tak boleh hadapi, tak akan jadi, tak ada fihi alat tu. Alat ni makna ketinggian. Ketinggian tu si darjat lah. Baik, tajuk yang kedua, mengucapkan kembali perkataan seorang ketika menegur. Ni satu hadis je, lagu mana maksud dia ni? Mengucapkan kembali perkataan seorang ketika menegur. Baik, cuba kita tengoklah di sini sehadis saja ni. An Abi Naufal ibn Abi Aqrab anna abahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anis shaum faqala sum yawman min kulli shahr qultu bi abi anta wa ummi zidni qala zidni sum yawmain min kulli shahrin qultu bi abi anta wa ummi zidni fa inni ajiduni qawiyya faqala inni ajiduni qawiyya فأفحم حتى ظننت أنه لن يزيدني ثم قال سم ثلاثا من كل شهر. Hadis ini sahih, boleh tengok bawah tu. Daripada Abi Naufal bin Abi Aqrab, bahawa ayah dia bertanya kepada Nabi. Siapa ayah dia ni? Abi Aqrab tu lah. Hak juru ayat ni Abi Naufal, anak dia. Dia cerita, dia kata ayah dia pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Puasa ni puasa sunat lah ni, bukan puasa wajib. Puasa sunat. Nabi berkata, puasalah satu hari setiap bulan. Puasa satu hari setiap bulan. Lepas tu kata, Isni Khamis tu maklum dah. Puasa satu hari setiap bulan. Ataupun pada waktu tu mungkin tak ada lagi syariat tu. Wajib tak ada dah. Mana aku tebus engkau. Ni anak ubah sikit terjemahan. Aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Ni bahasa orang Arab ni untuk menunjukkan penghargaan. Wahai Rasulullah, saya sanggup tebus Rasulullah dengan ganti ayah dan mak saya. Kalau dia nak minta jaga dia, zidni, tambahkanlah lagi, tak kira sehari ya, dalam sebulan tu 2 kali disebut zidni, tambahkanlah kepadaku. Dia nak lebih lagi daripada sehari tu. Nabi kata kepada dia, kalau gitu berpuasalah 2 hari setiap bulan, ikutlah hari gapo pun, masalah lagi tu umum. Jadi aku berkata, aku ni maksudnya Abi Aqrab tu lah, ayah Abi Naufal tu. Aku pun kata, demi ayah, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku. Tambahkan untukku, kerana saya mampu buat lebih daripada 2 hari tu. Ni ana terjemah mafhum ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, aku mendapati diriku kuat. Ni tanda soal ni. Kalau anak-anak terjemah tak, kuat sungguh kau? Kata anda soal gitu. Kalau ataupun nak jolo kau kuat ni. Kuat hati kau. Orang 2 hari tak kena lagi tu. Lalu beliau diam. Nabi senyap, Nabi tak ayat sekat 2 hari tu. Sehingga kata Abi Aqrab, aku mengira beliau tidak akan menambahkan lagi untukku. Selepas tu Nabi kata, berpuasalah 3 hari setiap bulan. Hak ni satu ketika lah padahal kita kata kalau Isni Khamis tu dah 8 hari dah sebulan. Boleh jadi juga dia minta hak ni lebih daripada hak tu. Lebih daripada hak tu. Ataupun masa ni tak ada lagi syariat tu. Isni Khamis tu. Tu. Padahal kita kata kalau kita puasa Isni Khamis ada lagi hak lain. Puasa Yaumul Bid, Ayyamul Bid 3 hari juga. Ayyamul Bid ataupun awal bulan setiap bulan boleh. Awal bulan setiap bulan kan ada hadis. Lepas tu akhir bulan. Tu. Baik, tak apalah. Baik, cuba kita tengok kandungan hadis ni pada dah di molek dah dia dianjurkan berpuasa pada hari-hari bid, ayam bid tu, iaitu 13, 14 dan 15 sebagaimana tercantum dalam hadis Abu Dzar yang jadi mengikut. Jadi hak ni mengikut namanya. Hak ni makna tidak berkait dengan Isni Khamis ni. Hak ni lebih menjurus kepada tu
Ayyamul bid, hari-hari putih, hari-hari dekat bulan nak mengambil tu. Okay, kalau 15 tu kan hari mengambil tu sepenuh tu. Mana hari-hari curah ke arah nak bulan purnama. 13, 14 dan 15 bulan apa ni Islam eh? Bulan qamari. Bulan qamari. Ayyamul bid dia panggil. Hari-hari putih. Sunnah tu. Jarang now kita puasa ni. Tak. Tak apalah tu eh. Jadi gapo dia ni? Kalau dia nak ayat sini ya. Sanilah dia minta pada Nabi zidni. Nabi kata kepada dia. Tu kita ni apa ni? Faqala inni ajiduni qawiyya. Aku ni kuat. Nabi ulang balik dia kata tu. Lepas tu Nabi senyap. Kan ulang Nabi ulang kata-kata dia lah tu. Kan dia kata tadi fa inni ajiduni qawiyya. Nasolah lebih daripada 2 hari tu. Saya kuat. Sesungguhnya saya dapati saya mampu buat gitu. Nabi pun kata faqala tu inni ajiduni qawiyya, inni ajiduni fafhama. Lepas tu senyap. Fafhama ni kalau bahasa Arab, maka dia terbongkam masanya. Maka dia pun senyap, tak kata gapo. Lepas tu saya ingat dia tak saya tambah dah. Lepas tu dia kata sum salatan min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Jadi hak tu lah boleh kita kata gitu. Misalnya orang sebut kita tak, saya nak pergi, tak gigi kita, saya nak pergi gidak. Lepas tu senyap entah Meki. Molek pergi lagi lah. Mau kita ayat. Jadi boleh ulang lagu tu. Tidak kata boleh lagu tu. Mana boleh ulang lagi tu. Mana kadang-kadang kita duk kata saja gigi tak. Aku nak pergi. Pergi lah. Boleh lagu tu. Kau okey tak berguna lah. Lama jamel guna bagi lagu tu. Jadi mak InsyaAllah saja. InsyaAllah saja. Gigi lah. InsyaAllah tu tak. Ya dah tu. Itu maknanya mengulangi kembali perkataan ketika dia nak tegur. Jadi Nabi nak tegur dia. Nampak tak cukup tu. Ayat kuat no. Ambil lagi 3 hari. Gitu. Padahal waktu tu Nabi tegur dia tu. Seolah Nabi yang tak sebab, tapi dah nak juga sekat tu. Baik, seterusnya bab seterusnya ni tak ada tajuk. Bab tak apa tajuk. Di bawah bab tak apa tajuk ni Imam Bukhari kemukakan 3 hadis. Cuba tengok 74 tu. Baik, judul bab terhapus dari manuskrip. Ni. Kenapa hayalah style Imam Bukhari kalau kita ngaji kitab Sahih Bukhari pun dia ada sebut sama ada dia nak uji anak murid dia. Ataupun dia nak test anak murid dia terbuat. Ataupun sengaja dia buat gitu. Nak suruh kita fikir sendiri. Tadi termasuk sana. Ada setengah ulama kata dia tak ada nak tulis, tak nasabah. Mungkin setengah riwayat kata 20 kali dia 20 tahun ngajar kitab dia. Tak nasabah. Tak apalah. Cuma di sini dia kata, sini dia ambil pendapat, maknanya penyaling ni dia tertinggal dalam manuskrip asal. Maknanya asalnya ada. Hadis-hadis bab ini menyentuh sekitar keburukan perbuatan mengumpat itu. Bab hadis, 3 hadis yang cuba kita tengok. Jadi dia kata gini, sebab dia kata hadis-hadis yang dikemukakan ni bab mengumpat lah. Keburukan mengumpat. Baik, cuba kita tengok hadis pertama. 3 hadis. Di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan 3 hadis. Hadis pertama iaitu hadis 732. An Jabir bin Abdullah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wartafa'at rihun khabithah muntinah wartafa'at rihun khabithatun muntinatun faqala atadruna ma hadhihi hadhihi rihul ladina yaghtabuna almu'minin. Parut Nabi Win. Daripada Jabir bin Abdullah beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu angin yang berbau busuk bertiup menyengat hidung. Bau menyengat di mana busuk bengek. Tiba-tiba ada angin bertiup busuk bengek. Menyengat tu busuk bengek bahasa Kelantan. Busuk bengek. Maka Nabi pun kata, Tahukah kamu angin apa itu? Angin hok busuk bengek tadi menyengat busuk angin ke dia mau tahu ke? Nabi kata inilah angin orang-orang yang mengumpat, orang-orang yang beriman. Orang-orang lain itu potong, orang beriman terai dia sebut. Maknanya angin orang-orang yang mengumpat, orang-orang mukmin. Duk sebut keburukan orang mukmin.
Memang kita semua ni saiz dia pun ada keburukan, tak sedut royak lah. Gua kita manusia kan. Tak boleh kita nak cerita keburukan orang. Tak ada faedah. Bahkan implikasinya dia memburukkan nama orang. Dia menimbulkan kebencian kepada orang itu dan dia menyebabkan berlaku permusuhan. Bayangkan kalau orang tahu, oh dia ni depan aku yang molek. Benda-benda gitu. Mana tak boleh ngopak. Jadi maknanya keburukan ngopak lah. Baik, seterusnya hadis yang kedua, an Jabirin qala hajat rihun muntinah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna nasan minal munafiqin irtabu unasan minal muslimin. Fabu'ithat hadhihi ar-rih lidzalik. Hadis ini sahih. Daripada Jabir, kata beliau, pernah satu ketika ada angin yang berbau busuk bertiup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekelompok orang munafik mengumpat sekelompok orang Islam sehingga Allah kirimkan angin ini kerananya. Mana angin ni? Angin tazkirah. Angin sebagai tazkirah. Kalau angin hak kereta MPKB hak tu ngaku siapa tu memang hak tu kok mana dia bau busuk tu. Tak sedar ayat. Jangan kita mari angin tu ni ada orang mengumpat ni dah. Tak mesti tu memang dia bau busuk dah kereta ngaku siapa tu MPKB tu. Hak ni angin tak ada sebab-sebab ni. Tak tahu sebab gapo. Tiba-tiba mari. Tu maksudnya. Yang lahir ke angin dia atau pergi ke angin? Dia gini hak ni kalau dalam anda tengoklah, dia sebenarnya angin memang bau busuk. Cumanya kalau kita bau busuk, kita akan tanya gini, mari mana angin busuk ni? Tu. Tiba-tiba Nabi kata gitu. Jadi nak kata angin ni busuk ni, sebab itulah ulama kata angin busuk ni tazkirah. Sebab tu anak ayat saat ni, kalau hak kita kata hak itu tu tak berkait, tidak maksud ni hak tu tahu daripada kereta MPKB tu, lori dia tu. Hak ni tak tahu mari mana, dia tiba busuk. Jadi angin mesti kalau angin tak tahu mana busuk, nak ayatnya angin kesal daripada ngompak tu. Tapi ada setengah ulama Allah nak isyarat bahawa mengumpak ni apa disebut dengan angin, sebab dia tersebar. Kan mengumpak ni kan, bila tersebar maknanya kih mengumpak ni berlaku dengan bahaya lah. Sehingga dikaitkan dengan angin, dia tersebar kan, tanpa mula dia mengumpak guna telefon, WhatsApp dan sebagainya. Dia tersebar sifat maklumat. Tu isyarat ku tu. Lepas tu isyarat selagi nak ayatnya mengumpak ini, itulah nak ayatnya busuk. Benda tak molek, jangan mengumpak. Sebab tu kan dalam riwayat lain, orang mengumpak supaya makan daging pun, daging busuk tak? Daging saudara dia. Kan sebut tak kembali kau. Kalau daging hak busuk ni daging orang pula saudara dia. Nak ayatnya betapa busuk, betapa keji, betapa hinanya mengumpat itu. Bahasa yang digunakan untuk supaya orang rasa benci kepada mengumpat itu. Mana? Dia tak sebut tu. Sebab kalau mana yang mengumpat ni yang makan darah dia, sebut dia daripada makan daging babi. Memang dah betul dah gitu. Memang betul dah. Memang gitu pun. Kalau makan daging saudara dia memang lebih berat daripada makan daging babi. Sebab tu dalam kitab fiqh, yalah kalau kita nak sebut dah, tatal seorang tu kau tak makan mati. Ada dua daging saudara dia, kena makan daging babi, tak boleh makan daging saudara dia. Tak boleh. Bahkan tak ada keharusan dekat ada setama nak mati pun tak sama makan, tak boleh makan tu. Siapa begitu? Ke dia? Yang kita mengumpat mana ada? Bubak. Mengumpat mana ada? Tu lah. Sebab tu benda ni dia tak boleh dia sebab tu Ana lah. Ana nak sebut, Ana sebut sebenarnya bukan saja-saja nak suka. Sebab kita teradah guna tu. Bila guru kita ni kan ada sebut dah, ada guru anak siapa kali ni suka mengumpat daripada sekolah lagi. Kadang-kadang anak gerai kita kata bismillah dulu nak mengumpat tu. Pernah kita sebut gitu. Memang anak guna tu. Hak jenis perangai berdoa tu. Sebab tu kalau depan anak dia tak apa, jadi kurang dengan anak dia. Kalau dia jual pun dia jual mahal kita, tak jual murah. Dia nega. Dia nak marah.
Malah sebut sekata lah. Jadi ngopak pula lah. Tapi secara umum lah. Tapi naknya manusia tu, anak kata Allah tak berubah lah. Minta jauh lah kita kena lagu tu. Daripada sekolah. Siapa lah ni? Tak berubah pun. Dia dua kali nak tengok. Ada gua nak secara umum lah sebutnya. Kita pun jadi insah lah. Janji tak boleh pakai langsung. Siapa kali ni? Orang tu lah. Tu anak kata berat tu. Nampak macam mana dah Allah uji dia gitu. Allah tak uji kita gitu. Allah uji kita kot lain pula. Minta berlindung. Cuba kita tengok ni. Jadi dalam hadis ni, daripada Jabir juga, tadi pun daripada Jabir juga, dia kata pernah ada angin berbau busuk berhembus pada zaman Nabi. Ni hak ni napuk. Yalah dalam syarah hadis pun angin ni tak tahu mari mana, tak tahu punca dia. Dia bau ni bau berat lah. Lebih pada hak wakacai dulu sebelum dia pindah. Gapo dia? Tempat getah. Bila getah. Ana lalu siapa orang panggil masa kita sekolah menengah tu, siapa kita panggil? Oh, wakacai bang. Tak ada pasal-pasal bau nama wakacai. Mungkin situ so ada kan? Lalu tu mesti bang. Lah ni tak ada. Pindah. Mana pindah? Kuala Kerai tu. Dia jalan gerik ada so. Lalu kau tu bang semua. Baik. Jadi angin agak bukan kata tidak meluah lah, meluah. Sampai jadi orang kecil angin tu. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya ada di kalangan munafik telah mengumpat mana duk sebut keburukan orang-orang beriman. Maka Allah hantar angin ni. Hantar angin sebab tu, kata sebagai tazkirah, peringatan. Ada ni. Pokok kita pun jangan duk ngumpat lah. Itu maksud dia nya. Bukan sekadar nak ayat cerita ni. Bukan sekadar nak ayat cerita, tidak. Kau ada problem tak habis? Tiga hari. Okey, hadis yang ketiga. عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي سمعت ابن أم عبد يقول من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب المؤمن إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه وإن قال فيه بما لم يعلم فقد بهته. Daripada Qasim bin Abdurrahman Asy-Syami, dia kata aku mendengar Ibnu Ummi Abdin, Ibnu Ummi Abdin ni anak Mas'ud. Anak Mas'ud. Bukan Abdullah ni. Bukan. Ibnu Ummi Abdin, anak lelaki Ummi Abdin. Tu nama dia. Anak lelaki Ummi Abdin. Ummi Abdin pula nama dia, apa tahu ni. Dia kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni apa pun? Abdullah ni Ibnu Mas'ud. Dia sebab dia kalau selagi Abah Mas'ud, tu kan Ibnu Mas'ud ni Abdullah lah. Dia kata sesiapa yang berhampiran dia ada seorang mukmin yang diumpati, ada seseorang yang dekat dia ada seorang mukmin, lalu dia menolongnya dari umpatan, maka Allah membalasnya kebaikan dunia akhirat. Maksudnya begini, terjemah dia kena kiranya sesiapa yang dia duduk dekat seseorang duduk ngumpat, orang dia ngumpat tu orang beriman, masa umpat tu lah orang beriman, lalu dia tolong, maknanya dia tolong orang mukmin yang diumpati tu, maka Allah balas, Allah beri ganjaran dia dengan kebaikan dunia akhirat. Maknanya ketika dia dengar ada seorang mukmin sedang disebut keburukan dia pun kata, ya Allah, kau tahu bahawa kau dah sayang dia 10 tahun tak ada nampak tak molek dia tu. Kita tolong. Takut gapo dia sebenarnya dia mau nampak tak molek dia, cuba ya. Takut gini ya maksud. Kita cuba betul biar nampak molek. Maka Allah beri ganjaran kebaikan dunia akhirat. Bukan join sekali. Tidak kata oh ya Allah betul dia mau ya jangan kahwin baru puasa lama tu. No. Tidak gitu, dia mana dia tolong, dia orang dia backup lah.
Dia backup dia punya orang mukmin yang jadi mangsa umpat. Dan sesiapa saja dekatnya ada seorang mukmin yang diumpat dan dia tidak tolong, dia tidak betul, dia johol ataupun dia tak tahu apa. Banyak ni kita jumpa sama ni. Jumpa sama ni. Sebab tu kena beringatlah. Sebab tu kalau kita nak buat contoh kan, sebab tu kalau kita perhatikan dalam hadis, kalau Nabi nak sebut tentang keburukan, Nabi tak sebut nama orang tu, cara. Tapi Nabi sebut, jadi Nabi sebut situasi, perangai, keadaan. Tak sebut orang tu. Sebab tak penting nama orang tu. Pentingnya perangai tu kena perjelas, kena dedahkan. Dan kita buat orang panggil beri nilai di situ. Nilai apa sepatut ada. Ni dia tidak backup, dia tidak tolong, maka Allah akan balas. Bukan Allah, itu Allah balas. Seolah dia mengiyakan keburukan tu, Allah akan balas dia keburukan dunia akhirat. Dan seseorang tidaklah menelan satu suapan lebih buruk daripada mengumpat seorang mukmin. Tak ada lah. Kalau dalam bab makan, kalau kita nak kiaskan kepada makanan, kalau kita kira mengumpat tu diumpamakan makanan, tak adalah makanan paling buruk adalah mengumpat. Kalau kita nak kias pada makanan, apa sama ayah ni makan daging babi haram, ngumpat berat lagi. Tak ada jenis makanan lebih buruk daripada ngumpat tu kalau kita nak kias. Jika menceritakan sesuatu mengenai seseorang yang dia ketahui benar, kena bubuhlah benar tu, maka itulah orang panggil mengumpat. Nah, tapi kalau dia cerita sesuatu yang buruk tetapi tak benar, itu orang panggil fitnah. Bahat ni fitnah. Bahata ni fitnah. Supaya ada buku hak Syiah tulis tentang Abu Hurairah. Dia cerita buat satu buku, nak ayatnya Abu Hurairah ni teruk perangai huduh, tak ada mara. Ulama kita jawab, hadza buhtanun azim. Ini fitnah yang sangat besar. Ulama tu dia jawab, buhtan tu makna fitnah. Bahata tu fa'il, buhtan tu masdar. Jadi ubahlah sikit terjemah itu tu. Hak ni lah dalam hadis lain lebih terang lagi. Jadi kalau kita cerita, ni ana ambil contoh, kalau kita cerita keburukan kawan kita, keburukan itu benar berlaku, kita cerita dengan maksud cerita saja, waktu dia panggil mengumpat, dosa besar. Walaupun benda tu betul. Tapi kalau yang kita cerita tu tak betul, dia tak tahu, mana cerita, dia kedak tahu. Ia kedak tahu, itu maknanya dia tak tahu. Sebab tu ana terjemah mahfuz, dia cerita tak betul, tak benar. Maka orang panggil buhtan. Bahata tu mana buhtan? Mengumpat lah. Itu fitnah. Fitnah tu orang panggil fitnah. Dalam Quran pun ada buhtanun azim. Ini satu fitnah yang besar. Cuba tengok kandungan hadis. Dia wadah tu bahata mereka yasa kedustaan dari fitnah lah. Kandungan hadis cuba tengok nombor 1. Tidak dibolehkan menggunjing, memfitnah. Bahasa Indonesia bukan menganjing. Menganjing lain. Tidak boleh memfitnah orang Islam. Sebenarnya orang ni orang kafir pun tak boleh kita fitnah. Tak boleh fitnah orang kafir pun. Sama ya. Tidak boleh memfitnah. Tapi kalau orang Islam lagi berat lah. Tidak boleh memfitnah orang Islam walaupun apa yang diumpatkan itu benar ada pada kita. Tak boleh, bukan fitnah, tak boleh mengumpat. Walaupun bila sebut mengumpat ni faham lah. Kalau kita nak guna bahasa rengkah, tidak boleh mengumpat. Senang. Dia mengumpat sana ni, sebut keburukan hak betul-betul ada pada orang itu. Yang kedua, pendefinisian yang tepat terhadap makna ghibah dan buhtan, kedustaan. Ni Nabi, soal hadis Nabi nak definisikan apa beza ghibah dengan buhtan, mengumpat. Dengan fitnah, apa beza? Tu mana dalam hadis ni kita dapat definisi dari Nabi sendiri. Kita ambil soal lagi terakhir. Bab 306 ghibah dan firman Allah Taala. Ni bab khusus ni. Mengumpat dan firman Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Suratul Hujurat ayat 12. Imam Bukhari kemuka kedua riwayat dua riwayat. Ana tak tanda sini. Dua riwayat.
riwayat pertama iaitu riwayat 3735. An Jabir bin Abdullah qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ata ala qabrain yu'adzabu sahibahuma. Tu alif tu panggil alif tasniah tu. Kalau sahibahuma lain sahibahuma. Faqala innahuma la yu'adzaban fi kabirin wa bala. Amma ahaduhuma fakana yaghtabu an-nas wa amma al-akhar fakana la yata'adza min al-baul. Fada'a bi jaridatin ratbah aw bi jaridatain fakasarahuma thumma amara bi kulli kasrah faghrisat ala qabrin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma innahu sayuhawwanu min adzabihima ma kanata ratbatain aw lam taybasa. Ni hadis ni penting sangat dalam masyarakat kita. Hadis ni menjadi dalil tunggu kubur. Ni kuat tunggu kubur ni dalil dia. Tak berkait langsung. Cuba tengok molek daripada Jabir bin Abdullah, dia kata kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda mendatangi, ni makna lalu dekat dua kubur. Mendatangi itu makna lalu dekat dua kubur, yang mana pada waktu itu kedua-dua penghuni kubur sedang diseksa. Sedang diazab kerana suatu dosa besar. Kerana apa ni? Keduanya tidak diazab kerana dosa besar. Dan itu benar adanya. Tu Anda terjemah beginilah. Keduanya tidak diazab kerana suatu dosa besar ataupun kerana ujian yang besar. Gitu sebenarnya terjemah dia. Kecil ya ujian tu. Maka Nabi pun sebutlah gapo dia tu dosa tidak besar tapi kena azab. Kecil dosa tu asalnya. Asal dia. Ada pun salah seorang dari keduanya sebab dia suka mengumpat okay. Makna tidaklah besar sebab mengumpat ni kan. Iyalah mengumpat dia dosa tu besar tapi benda tu mudah. Bukan orang tak pandai besar pun. Orang lain tak panggil jenayah pun. Kalau nak nilai seorang tu baik, kadang-kadang orang tak guna pun isu mengumpat ni. Tak ada kita punya kata dia tu baik tu. Tapi kena beringat sikit dia boleh mengumpat tu jaga kecek gitu. Bahkan kalau orang nak anak tu orang tak tanya dia ni kuat mengumpat ke tak? Orang tak tanya maya ke tak? Ada yang tanya gitu. Dia ni boleh baca Quran ke tak? Orang tak tanya tu nak anak tu. Semolek-molek tanya tu. Setara mana dia ni hidup pada agama dia. Tu. Ada seorang ustaz tu dia tanya maya ke tak? Baik, cuba tengok lagi. Sedangkan seorang lagi tu, kenapa? Kerana dia maknanya dia tidak cermat. Dia tidak cermat semasa buang air. Tu makna tidak ya ta'azza, tu maknanya la ya ta'azza minal baul. Makna dia tu diseksa kerana kencing. Kerana tidak cermat masa buang air kencing. Lalu Nabi SAW memerintahkan untuk mengambil satu atau dua pelepah kurma. Kemudian Nabi patahkan, lalu Nabi pacakkan pada setiap patah itu pada masing-masing. Mana Nabi ada setengah riwayat kata satu, semua Nabi belah dua. Ada setengah tu panjang Nabi kerak dua. Tak apalah, jadi Nabi pacak kubur ni dan kubur ni. Hak kubur kedua-dua kena azab tu. Maka Nabi pun kata, ketahuilah bahawa pelepah itu akan meringankan azab mereka berdua selagi mana kedua pelepah tu basah atau belum kering. Baik, anda nak sebut hadis ni. Dia pun buat dah sini. Kita baca sini dulu. Kita pun habis ni. Yang pertama sekali, hadis ni beberapa definisi ghibah telah dikutip daripada beberapa imam. Di antaranya adalah Ibnu Athir rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab An-Nihayah, dia kata ghibah adalah anda membicarakan keburukan seseorang yang mana keburukan itu memang ia lakukan. Mana betul hadis sebut. Kalau kamu dah sebut tentang keburukan dia, memang dia buat sungguh tu. Itu makna mengumpat. Imam Ghazali mengatakan definisi ghibah adalah anda memperbincangkan tentang saudara anda dengan suatu hal mana kalau dia tahu dia benci, dia tak suka orang tahu hak dia buat. Kita cerita tentang sesuatu hal berkait dengan seorang yang mana orang tu kalau dia tahu benda tu sebar, dia tak suka. Kita pergi cerita benda tu. Itu takrif Imam Ghazali.
Hak tu orang panggil mengumpat. Adapun hukumannya, Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Azkar, ghibah dan namimah. Namimah ni mengacung, mengadu domba, pelaga orang. Bila dia kecek tu, tujuan dia kecek tu supaya orang jadi ada salah sangka pada orang lain, jadi macam benci pada pihak lain. Tak boleh gitu. Dia tahu dah kawan ni nak marah, kata gini, dia kata sengaja nak suka kawan tu marah. Tu namimah juga tu, nak menimbulkan kemarahan orang. Tu termasuk perangai huduh dia panggil. Perangai huduh, tak molek dia. Ghibah dan namimah adalah haram berdasarkan ijma' orang-orang Islam. Dan Abu Abdullah Al-Qurtubi, lebih terkenal dengan Imam Qurtubi, dalam tafsir dia kata ijma' ulama' bahawa mengumpat dan mengadu domba dosa besar. Kerana definisi dosa besar selaras dengan definisi keduanya, iaitu dosa yang diancam dengan kerah jika laku. Sebab banyak dalam hadis buat gini diancam dengan neraka, dihina dengan seperti memakan bangkai saudaranya dan sebagainya. Maknanya ancaman begitu tidak dosa kecil tu. Itu ancaman siapa ketak tu isyarat pada perbuatan itu adalah dosa besar. Ini ijma' ulama. Yang kedua, di dalam hadis ini terdapat penetapan azab kubur, dan itu merupakan kebenaran. Azab kubur ni memang ada. Yang ketiga, kita baca dulu sabda Nabi SAW. Bila Nabi pacak pelepah kurma tu, maka Nabi kata ini akan meringankan azab keduanya. Ini hanya penting ni dia buat dah sini. Ini merupakan khususiah Nabi. Orang lain tak boleh buat gini. Misalnya seorang wali yang pakai serba besar tu, misalnya contoh dah, dia mari dia mari pacak. Dia kata selagi pokok kurma ni kering, basah, maka dia kata dia tak boleh. Mu bukan Nabi. Mu bukan Nabi. Tak suruh buat lah. Mu bukan Nabi. Tak boleh nak sebab Nabi. Mana geran ni. Sebab dia mari sini, dia royak kelebihan. Tak ada lah hadis. Tu kita geran. Apalah. Tu tak boleh tu. Tak boleh lah. Hak ni khusus untuk Nabi. Sebab gini. Ada. Ustaz ni. Anda dengar ada. Dia kata, maknanya kalau pelepah kering, pelepah sama kalau dia kering, kalau kita pergi letak pokok tu hidup, lebih besar lagi. Dia tanah lah. Dia pokok, dia pocok ke apa, pokok tu hidup. Jadi mudah hidup. Tonah jadi basah sama lagi tak mampu pokok tu. Gong tu cara faham tak betul tu. Hak ni khususiat untuk Nabi. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Jabir. Ni cuba tengok hadis ni. Kita tak boleh nak kiyah pada kita. Inni marartu biqabrain yu'adzaban fa ahbabtu bi syafa'ati ay yaraffaha anhuma ma dama al-ghusnan ratbain. Aku lalu dekat dua kubur yang mana penghuni dia pada waktu sedang diazab oleh Allah. Lalu aku akan memberi syafaatku agar azab terhadap keduanya diringankan selama kedua pelepah kurma itu masih dalam keadaan basah. Hal ini menunjukkan bahawa keringanan azab kedua penghuni kubur tersebut disebabkan oleh syafaat Nabi. Orang lain tak boleh nak kerja lagu ni. Dan bukan kerana meletakkan dua pelepah kurma di atas kubur mereka. Dia persoalan yang ulama kita sebut, hak ni pada waktu ni. Sebab tu Nabi tak buat kepada Abu Talib. Kalau tidak Nabi tengok, dah kau seminggu pokok pelepah sama. Nak habis seminggu pocok lain pula. Tak kena sama lah Abu Talib ya. Azab. Apa Nabi tahu gitu? Ngopot daun dia paling dia sayang gitu. Tulis nasi tu. Mana setiap biasa pelepah taman ni dia kering berapa hari. Lagi pocok sama orang. Dapat nak kering pocok pula. Apa Nabi tahu gitu? Kalau betul Nabi boleh buat gitu. Hak ni pada waktu ni. Sebab tu dia bukan jadi amalan biasa tu. Adakah Nabi buat gitu pada orang lain? Sahabat tak buat gitu. Ini menunjukkan bahawa Nabi nak ayat sini bahawa dua perkara. Apa paling besar? Pertama sekali Nabi nak ayat bahawa syafaat hak dia boleh buat semua ni atas perintah Allah. Wahyu ni kerana wahyu. Yang pertama. Yang kedua, Nabi buat gini isyarat bahawa azab kubur tu ada. Real azab kubur ni. Yang ketiga, kadang-kadang azab kubur ni tak nanti dosa besar setara mana pun. Zahir ni. Tapi orang ni berat dosa ni sebenarnya. Bila seorang tu tak jaga kecil dia, semaya jadi tak sah. Tu lama bincang pula tu. Kesal daripada benda kecil. Kerana kita alpa, ia jadi menyebabkan terjejah benda besar. Maknanya besar lah. Tu nak ayatnya. Kita duk nampak,
Oh, kita ni pokok. No. Bayar ada sebut kan? Ada internet ada. Setara pelepah kamar, pelepah tamar ni. Ni kalau kita pergi duduk berzikir atas tu. Letak wakah tu tidur gitu. Bila cicak sekut tu. Ngatik. Tak tidur baca Quran. Lagilah pelepah tamar. Kat mana mulia pelepah tamar kita tengok tu. Banding gitu. Dia banding gitu kat. Orang panggil leper dia panggil. Tu tak ada cara tu. Memang nampak tua. Memang anda tahu dah sebenarnya. Anak banyak pun tak kena sebut gitu sama anak sabar lah. Parah sama. Oh, jadi pertama aku berlaku dekat itu ni. Aku manusia banyak ada. Tidak kan mereka. Memang lah sama anak tahu. Ni. Ustaz Mak Dupon tahu nah lah tu. Yang boleh kan? Gitulah sama. Jadi memang dia sebut gitu pun sebab tu anak dia gini anak kata ni anak kata kalau lagu tu kat maknanya tak ada kelebihan Nabi lah siapa ni ayat kelebihan Nabi tak ada kita boleh buat juga Dia kata ni umur berapa jadi umur berapa tu umurnya umur yang itu Oh ya, dia sahabat tak buat. Tak ada sahabat. mana lebih sahabat dengan tok guru kita. Lepas tu kalau kita nak main nak suruh merah mata kat tok guru ni mesti betul ke? Tu paruk pula. Tapi molek ni apa sahabat tahu? Kalau betul lagi ni, sahabat Nabi ni selama mana keluarga dia tidak Islam. Patut pesan kan anak pun dia kena ingat ni gemulah mek ni dah, muka tidak Islam ni. Ayah duk pocok sama seminggu sekali tak ada kering. Kena buat gitu juga lepas ni. Ajar kan anak berapa keturunan. Apa tak buat gitu? Tu gitulah mana benda tu tak betul. Orang panggil kias ma'al farid. Kias tak betul. Tak betul lah tu. Tu dia bila rapat din ni dia ketubik tu. Mau dia gitulah. Ni siapa hari ni ada lagi ni dalil ni. Anda tengok dalil internet. Memang ni. Tak boleh siapa rupuk tu apa sebab rupuk tu duduk bertasbih. Dia nak kiyah betul Nabi sebut pokok-pokok bahasa memang bertasbih betul. Tapi bukan bermakna tak boleh cabut. Bertasbih tu bertasbih geria. Apakah bila dia bertasbih tu maknanya mohon keampunan untuk si mati tu kena ada dalil khusus. Memang dia bertasbih, batu bertasbih. Lepas tu berat lah nak kiyah gitu tu. Apa kiyah tak kena. Kiyah dua benda berbeza. Kalau Tok Gumti besar dia kata nak kiyah dia yang watimu. Dia tengok orang capok watimu, dia pun suruh capok kat dia. Dia malah naik atas lagi. Terus capok lah tu. Dia tengok orang capok watimu Cina kan, sambut buah dia ragu mari watimu baru siapa. Dia nak kiyah dia. Dia kata buah juga. Terus nak tahu. Kena atas kepala saya tengah sikit. Kiyah tak betul. Okey, yang terakhir hadis. Ni nombor 4 dia sebab tu nak kata pada dah dia orang ni pun tidak hal ini abad dia. Hal ini menunjukkan bahawa keringanan azab kedua penghuni kubur tersebut disebabkan oleh syafaat Nabi. Tu jelas. Bukan kerana meletakkan 2 pelepah kurma di atas kubur. Bukan hak tu hakikat. Cuma hak tu sebagai zahir, isyarat-isyarat saja. Hak tu. Hak ni tak ada seorang pun anak jumpa baca hadis ulama kata ini salah satu sunnah bila pergi kubur. Tak ada sunnah pergi kubur. Bila kita pergi kubur kan kita pacak ramai mana kubur tak ada macak lagu ni. Lepas tu duk bubuh batu nasiak kah kerja ke dia. Tu kering sama dia. Tak ada. Sebab tu benda ni tak itu dah. Tak betul. Yang keempat, tidak disyariatkan meletakkan taburan bunga di atas kubur dan menanam pepohonan di sisi kubur dengan niat gitu. Pesan ni lah. Tanam pokok. Bapa tu selagi pokok tu kering, selagi pokok tu basah duk hidup tak, maka diringankan azab kubur. Tanam apa dia? Tanam tu tak apa. Niat tu. Kadang-kadang kita letak tu cuma letak pun bagi anak tak molek. Tak molek sebab apa? Dia orang nak cabut tak boleh dah. Jadi tanah kubur milik kita, keturunan. Supaya tak berlindar, tak boleh. Jadi menyebabkan kubur kau besar semua. Apa tu? Tak boleh dah nak letak nak letak mayat lain si kubur apa? Jadi hak dia. Tak tu tetap. Jadi milik dia pula. Tu kesal dia.
Jadi bakal tanya anak, bagi anak kubur bakit tu contohnya. Kubur bakit contoh. Sebab kalau kita tanam pokok dah, dia jadi terbatal. Kita kata untuk teduh, apa nak teduh? Mu nak pergi buat ke di situ? Timbullah masalah. Rupanya nak pergi duduk tikah situ. No, nak ngatik situ. Bagi anak molek-molek dak lah. Sebab apa tu? Sebab dia ke kawasan tu agak orang tak boleh nak guna. Tu tak molek lah. Semata-mata ada pokok makna teduh sikit. Tu tak ada masalah asalnya. Bagi anak tak ada masalah pun. Cuma maksud tak adil lah. Orang kita letak tu dengan ada niat tadi tu memang confirm tak adil lah. Memang ada pada ngadah tu pusat mak ayat ni lah. Tak lih tu gitu. Baik. Hadis terakhir. An Qais qala kana Amr bin al-As yasiru ma'a nafarin min ashabih famarra ala baghlin mayyitin qad intafakh faqala wallahi la an ya'kula ahadukum hadha hatta yamla'a batnah khairun min an ya'kula lahma muslim. Daripada Qais kata beliau, Amr bin al-As ni salah seorang tokoh sahabat, tokoh politik, Amr bin al-As. Pergi bersama sekumpulan dari kalangan sahabatnya. Mereka melalui bangkai seekor bagal yang sudah membusuk. Lalu dekat seekor bagal mati bau busuk nah. Amar pun kata, ni sebagai seorang sahabat, dia mendidik pokok tabi'in lah. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya salah seorang dari kamu memakan bangkai bagal yang telah busuk ini lebih. Kalau dia makan sampai penuh perut dia, maka bangkai busuk ni lebih baik kalau nak dibandingkan dia mengumpat seorang Muslim yang lain. Tu mafhum dianya. Sebab mengumpat ni digambar sebagai makan daging seorang Islam yang lain. Lebih baik itu lagi. Hadis ini mengandungi larangan keras melakukan mengumpat, kerana manusia pasti akan merasa jijik jika dia makan bangkai keldai yang telah membusuk. Jadi Allah SWT, Nabi gambarkan mengumpat lebih teruk daripada, lebih hina daripada tu lagi. Maknanya Nabi nak didik kita supaya kita kena latih, biar kita, supaya kita menganggap mengumpat ni lebih jelek daripada makan bangkai tadi. Itu maksudnya. Baik, seterusnya bab 307 ni kita bincang minggu hadapan, bab mengumpat terhadap orang yang telah meninggal dunia pula. Orang mati dah, duk sebut keburukan dia, mengumpat juga tu. Ni lagilah. Ni lagilah. Tu tak pernah sabar langsung. Bercanggah dengan sekian banyak hadis. Sedangkan orang mati ni kena doa keampunan lah. Okey, hari ni kita bincang minggu depan lah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.